Kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak rumuskan secara mudahnya, satu, hidup kita ni bukannya panjang pun. Jadi mana yang boleh kita beri, berilah tanpa berharap, berkhidmatlah tanpa meletakkan syarat. Bagi, karena akhirnya Allah yang akan memberikan ganjaran pada apa yang sudah kita berikan. Hidup kita ni, cara Allah nilai kita bukan dengan kasut dan pakaian orang, tapi Allah nilai kita dengan apa yang sudah kita kerjakan. Satu. Yang kedua, kena rumusan, jangan panjang-panjang. Yang nombor dua, tuan-tuan puan, hidup kita ni kita takkan lari daripada kekurangan. Tapi ada orang yang melihat kurang itu sebagai jalan dia bertemu dengan Tuhan. Inilah yang diajar dan dipesankan oleh Buya Hamka. Kata Buya Hamka, hidup ini bukan tanggungjawab kita untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencuba. Dalam proses mencuba itulah kita akan mendapati keberhasilannya. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak apa, sabar sampai masa Allah pasti akan hantarkan. Sekalipun kita tidak dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik, sekalipun kita tidak direzekikan dengan pasangan yang baik-baik, tapi Al-Quran ajarkan kepada kita, kita masih boleh menjadi orang yang baik, memperbaiki keluarga kita. Dan yang ketiga, Al-Quran sudah tunjukkan kepada kita, hadis-hadis Nabi SAW sudah pun sampai kepada kita menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW itu orang yang hidupnya banyak ujian, tapi ujiannya itu diikat dan dipasakkan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran apa doa yang kita tak temui? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bangun tuan-tuan. Bangun kita lelehkan air mata untuk keluarga kita. Bukan sekadar untuk anak dan isteri. Ataupun untuk suami dan keluarga yang kita kasihi. Termasuk ahli-ahli keluarga kita. Ini yang dibacakan oleh Nabi Musa. Ketika mana dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Dia doa bukan sekadar untuk mak ayah. Dia doa bukan sekadar untuk anak. Dia juga berdoa ya untuk adik-beradik dia. Kita ni dalam kalangan adik-beradik hari ni kita kuat kerana ada mak ayah je tuan-tuan. Hari ni kita balik berimpun di rumah kerana mak ayah kita masih hidup. Nanti mak ayah kita mati, masing-masing buat hal sendiri. Adik-beradik kita ada macam-macam kainah. Adik yang bongsu tu macam-macam kerja duk merap saja. Contoh, sebab adik bongsu saya ada kat belakang, tak mana tak tahu, sajalah abang apilah. Kan? Kadang-kadang saya heran. Dia ni dalam keluarga kami dia seorang pelik-pelik. Kan? Tu saya selalu kata dia, hang ni kami kutip tepi jalan. Tu hak bongsu tu lagu contoh. Hak bongsu panggil lagu bongsu. Hak nombor dua, cara nombor dua. Semua ada kainah masing-masing. Maka kita minta dengan Allah SWT, wahai Allah, satukan hati kami sekeluarga, walaupun mak ayah dah tak ada, kita tetap berkumpul untuk memberikan pahala kepada mak ayah yang sudah meninggal dunia. Itu cara dia. Sebab itu, bila kita hidup dengan apa yang dipandu oleh Al-Quran, mak ayah hidup, mak ayah mati, semuanya tidak menjadi kekurangan. Kerana hidup yang ada di tangan kita hari ini, semuanya hak milik nyata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang punya, tak ada satu milik kita pun. Suami kita hari ni duduk di tangan kita sampai masa ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata mak-mak zaman TikTok hari ni. Mak-mak ada TikTok dah hari ni? Ada tak? Ni belah sini ada TikTok tak? Ada. Belah sini? Ada. Tengok sepakat jumhur ulama di Pulau Pinang, ibu-ibu sudah ada TikTok zaman hari ni. Dulu mak-mak bimbang anak banyak main telefon. Hari ni anak-anak bimbang mak banyak main telefon sangat. Sampai malam tak lena. Mak awak tak lena lagi. Saja duk seronok tengok TikTok. Ni kata orang TikTok pada pasangan kita itu dua. Suami kita itu dua. Kalau tak diambil Tuhan, diambil orang. Tengok dia jawab dulu tu. Kata tu ahli dunia dah cekap. Tak payah ajak. Tu kan. Dua. Betul tak? Betul lah. Tangan-tangan. Itu cara dia. Sebab itu bila semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pulangkan kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita pelajaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi قد جعل الله لكل شيء
qadra. Itu namanya ayat apa? Ayat 1000 dinar. Orang kita panggil ayat pendinding. Tahu tak makna apa pendinding orang Penang? Pelekat di dinding. Tu banyak di dinding, tapi dia tak bawa dalam hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Serah pada Allah. Allah akan bagi jalan keluar. Yang dibimbangkan itu adalah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi daripada jalan yang tak pernah kita sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan bagi kecukupan. Allah tak kata bagi kekayaan, Allah tak kata bagi kenikmatan, tapi Allah sebut Allah akan beri kecukupan. Jadi hidup dengan berpandukan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang sudah digariskan tuan-tuan dan puan, inilah untungnya kita menjadi orang Islam. Hidup dengan rasa bertuhan, tidak akan datang sedikit pun perasaan kurang, melainkan kita akan merasakan ini semua bila datangnya daripada Allah. Bila Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh larang. Maka saya rumuskan di penghujung ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, keluarga yang sedang kita ada hari ini, tanya pada diri kita, kita nak bawa keluarga kita ke mana? Ada orang Al-Quran sebutkan keluarganya dihimpunkan di dalam syurga, dan ada orang yang terpisah-pisah di antara syurga dan neraka. Wala'ayazubillah. Tangan yang sama hari ini sedang kita genggam, berazamlah dan berdoa. Tangan yang sama kita nak pimpin bawa masuk ke syurga. Membayangkan alangkah seronoknya tangan suami kita ketika ini. Mana yang datang dengan suami? Ada tak amal dengan suami? Pegang tangan suami, pegang tangan suami. Nanti kan ada hak dia tak bawa suami, duk tengok suami orang. Tak usah duk tengok suami orang. Nanti ada yang yang datang bersama dengan suami, genggam tangan suami. Ini tangan yang kita nak bawa masuk syurga sama-sama. Kami yang tak datang dengan suami, datang dengan kawan. Kawan-kawan syurga ni kita jaga. Genggam tangan kawan syurga kita ni, syuk kita mati. Ini kawan yang nak mandikan jenazah kita. Kadang Tuhan tak bagi kita pasangan yang baik, tapi Tuhan bagi kita kawan yang baik-baik. Jaga tuan-tuan. Ini kawan yang kalau kita mati, dia sibuk nak main menguruskan rumah kita. Dia akan sibuk nak bacakan Yasin untuk kita. Dia akan sibuk nak bantu kita. Kerana dia ingat kita dulu pernah hidup, datang sama-sama majlis ilmu dengan dia. Ini kawan-kawan syurga kita. Jadi sebab itu kita jaga. Hak belah sini macam tak ada kawan tu kan. Kawan tak ada lelaki pun tak ada. Kesian lah tu kan. Dia bertadi duk tengok terkebil hak depan ni. Saya pun tak tahulah, confused. Kita dah nak habis dah padahal kan. Tapi kita doa insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati seluruh rakyat negeri Pulau Pinang, dan kita doakan yang bersama-sama dengan kita dalam Karnival Al-Falah Madani ini. Tidak adalah sesiapa pun yang keluar daripada perkarangan Masjid Titi Mengkuang ini, mudah-mudahan yang keluar itu keluar dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keluar daripada perkarangan masjid ini diberikan hati yang tenang, dada yang lapang, dia memudahkan urusannya untuk kita merasa bahagia dengan apa yang kita ada. Daun selasih sudah pun layu. Terima kasih orang Pulau Pinang. I love you. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.